Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, ma taufiqi wal intisamiya illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib, hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Rabbana afri' alaina sabran wa sabit aqdamana wa ansurna ala qawmil kafirin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'an al-Karim, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma amin. Alhamdulillah, ngantuk-ngantuk pun boleh ngajak. Alhamdulillah, hari ini kita sambung lagi bab dalam kitab Rahiq Maktum. Kita duk mengaji tentang pendahuluan kitab ni, kan? Tuan kitab ni dah sebut tajuk yang kita mengaji, agama yang ada pada orang Arab tu. Macam mana orang Arab hidup dengan agama dia sendiri, kan? Agama yang kita dah tengok merambu macam-macam. Ada unsur-unsur syirik yang dia rasa itu agama. Itu bukan agama. Bayangkan, ya Allah, semua benda ni dalam kitab Rahiq Maktum dia ajak kita tengok Nabi nak main dalam satu suasana buat yang banyak, gila-gila yang banyak, syirik yang banyak. Dia pencipta agama, dia kata benda tu agama. Ini semua dia mengaji ni, ya? Macam mana Allah Ta'ala hantar Nabi nak selesaikan semua masalah tu. Pasal tu kita pun bila kita mengaji kitab Rahiq Maktum ni, kita Allah hantar kita main datang sini dalam ramai-ramai yang belajar, yang tahu selok-belok, yang ditugaskan untuk baiki diri kita dan orang lain yang kelilingan kita. Macam tu Nabi pun, dia main-main di tengah-tengah masyarakat Arab dengan agama dia macam-macam. Nabi datang dengan penuh dengan cacat merbah. Muhammad, aku hantar hang betul yang keliling yang gila-gila tu semua, yang dia rasa tu semua agama, sedangkan dia bukan agama. Macam kita lah, kita yang tahu selok belok ni semua tentang ni agama aja, ni yang kata Allah nak, ni yang Nabi tunjuk, ni yang sahabat-sahabat Nabi ambil daripada Nabi. Kita nak terang masyarakat pada masyarakat kita, sepatutnya kita ambil benda ni, bukan kita ambil benda lain. Mari kita sambung. Ni dia kata apa? Setelah kita mengaji berkenaan dengan macam mana mereka tawaf, kan? Mereka tawaf laki-laki, kalau mereka tawaf, mereka telanjang bogey belakang. Satu pakaian pun jangan pakai. Satu pakaian pun jangan pakai nak tawaf, pasal nak menghadap dengan Allah Ta'ala. Macam mana kita main sebiji macam tu, macam itulah kita tawaf dekat Allah. Kalau perempuan, dia tutup sikit. Dia tutup. Itulah keadaan dia. Agama nak beritahu. Bayangkan macam tu keadaan tawaf dulu. Yang kedua, kalau pergi di tanah haram, tak boleh buat balik apa-apa pun dari situ. Makanan luar tak boleh masuk dalam, kita kena makan situ. Dan tak boleh buat keluar makanan tu. Yang kita dah tengok ni semua dia kata ibadat. Benda-benda yang dulu ni sebelum Nabi mai, ke semua gila-gila ni ada. Maka pasal tu ada sikit-sikit tabiat kat kita pun ada macam tu. Macam orang kita dulu, kan, tak boleh nak ambil barang makhluk daripada haram, dosa, tak boleh ibadat. Kalau kita dah tinggal so tak boleh ambil buat balik dah. Macam-macam. Itu semua karut-karut yang dulu. Pasal tu kitab Rahiq Maktum ni dia ajak, inilah tabiat orang datang Mekah dulu. Jadi jangan kita buat macam tu lah. Jangan buat macam tu. Baik, hari ni dia sambung kata apa? Yang kata masjid ni, Allah Ta'ala turun ayat Quran, tolong jangan masuk masjid macam orang dulu. Aku tak berkenan. Apa dia? Telanjang, orang lelaki, orang perempuan tutup sikit-sikit. Jangan. Macam tu aku tak mahu. Ya Bani Adam, kan kita dengar, Ya Bani Adam, wahai anak-anak Adam, khuzu zinatakum, pakailah pakaian. Khuzu maksudnya ambil lah, pakailah pakaian. Dia kata yang cantik-cantik, yang elok-elok, inda kullu masjid, di sisi semua masjid.
Hang nak pergi masjid tiap-tiap kali nak pergi masjid saja pakai elok-elok. Kadang-kadang ni ayat Quran dah Allah Ta'ala ajak. Hang boleh pergi supermarket, hang pakai cantik. Hang pergi makan kenduri, hang pakai cantik. Tapi yang aku mau apa pakai cantik bila main masjid aku. Apa jadi tetamu aku, terutamanya Allah cakap di sini apa nama? Nak bagi orang tahu di Masjidil Haram. Di Masjidil Haram. Nak buat ibadat pakai elok. Pakai elok nak ibadat. Jadi kita pergi masjid, pergi surau, pakai cantik lah. Benda ni, budaya ni bagus pada orang India, Pakistan, Bangladesh, lagi satu apa nama, Afghanistan. Tempat mereka ni semua kira bagus. Ustaz kena letak Ustaz dia bubuh dua duk gantung. Tempat mereka ni bagus. Ustaz di tarbiyah, dia duduk tempat tu. Ustaz suka tempat pengajian yang ada unsur tarbiyah. Tempat pengajian unsur tarbiyah ni, anak kita ngaji di Pakistan bagus, India bagus. Tempat-tempat yang guru dia didik tarbiyah tu, tarbiyah budak-budak ni besar. Tapi anak kita pergi Jordan, anak kita pergi Tanah Arab, sudut tarbiyah jangan mimpi. Jangan mimpi. Dia pergi ilmu, bang ilmu je. Pasal tu bila kita balik, penampilan kena pelajar tu, ini pelajar agama kada, pasal dia terdidik. Dia tak kisah segi pakaian dia apa semua. Orang Malaysia ni, dia kalau guru agama nampak guru agama. Tapi lah ni orang nak belajar agama pergi di luar, balik-balik mai satu kepiah pun tak pakai kepala. Kita tak kata benda tu haram, tapi biar tempat kita cantik, dia nak macam tu. Lah ni tu guru yang mengajar tak pakai kepiah tak apa. Bagi ustaz janganlah. Ulama daripada dulu lagi sampai lah ni, dia punya letak atas kepala dia, mahkota dia, cara dia mengajar cantik, kekalkanlah. Apa salahnya benda yang elok kita kekalkan? Pakaian tradisi seperti orang ni. Yang ni kadang-kadang bila kita ngaji sikit sunnah, lekang semua ni. Ayat ni I also don't know how to say. Baik. Jadi orang tengok dengan kenal sunnah lagi nampak tak? Pakaian tak jaga, apa nama, tak tahu susah nak sebut. Baik isteri dia punya pakaian pun, tudung pun tak cantik, cara pakaian tak cantik. No. Ni semua kena jaga sangat-sangat, kan? Penampilan. Pasal tu tarbiyah orang mengaji di kami ngaji di Pakistan, ustaz dapat tarbiyah banyak daripada sana. Bila kita masuk sembahyang, dia kita pakai solat gym, dia halau kita keluar. Dia kita labuh lah sikit. Seluar sembahyang dia nampak, bila rokok nampak pungkuk, haram. Dia kata nampak zahir pungkuk, haram. Bagus. Ada adat yang ulama tak boleh terima. Nak masuk masjid, dia kata beradab lah. Nak bubuh mahkota, dia kata cantik. Dia letak kat luar pintu sebelum masuk. Ada adat macam tu di sana, kita kekalkan lah. Di sini pun kita kekal dulu. Ustaz-ustaz je pakaian nampak. Dan ustaz-ustaz mengajar sekolah agama pun pakai t-shirt dah. Tak salah, tak haram. Tu semua tak haram. Tapi zuruf, jangan kita tukar zuruf yang cantik. Zuruf yang cantik jangan kita tukar. Penampilan dulu nampak tanjak dia, ustazah. Dulu kan semua ustazah je tudung semua labuh. Lah ni ustazah 3 segi, boleh tarik batang sini. Tambah-tambah ustazah kita yang kena sunnah, belajar tinggi, bukan kita hina. Kita tertanya-tanya, awak jadi macam ni? Mengajar sunnah tahu. Tapi kita tengok, ya Allah Tuhan, kita dah jadi, pasal kita tak ambil sudut tarbiyah. Kita mau bagi ilmu. Bila kita bagi ilmu, kita tengok segi zahir dah tak cantik. Lepas tu buat penampilan kita, mulut lidah dia bercakap kita tak cantik. Sudut tarbiyah tak elok. Tarbiyah tu tak cantik. Maka di sini dia Quran ajak kita, Allah Ta'ala kata orang dulu, orang jahil dulu, kalau mai di rumah aku daripada Allah, dia buka semua telanjang bogeh. Bila umpamai rumah aku ajak macam mana cara pakai elok. Terutamanya Nabi Quran sebut libasut taqwa. Allah sebut pakaian yang ada nilai ketakwaan. Kan? Apa nak pakai?
Orang perempuan baik, laki-laki baik. Cuba pakai yang mana yang ditunjuk corak oleh isteri-isteri Rasulullah. Kalau kita nak kata, kalau semua orang sunnah kita akui, semua isteri Rasulullah, anak-anak Rasulullah, pakaian dia melerik. Pakaian dia melerik, Ustazah percaya tak? Pakaian isteri-isteri Nabi, anak-anak Nabi pakaian melerik, Ustazah tak rasa salah ke Ustazah pakai singkat? Ustazah contoh, tak kata pun apa ni. Ni semua kita, utamanya kita yang orang yang pegang sunnah, orang nak tengok, maka kita pun kata tengok tempat lah. Tak ada, dia tidak ada istilah tengok tempat aurat. Benda tu kita bila kita kata aurat tak apalah, dia pakai tu dia sapu sampah, kita cakap macam tu, kita cabar pakaian yang Allah Ta'ala kendaki, kan? Ni dia nak cakap di sini ni bab tu, kebetulan Ustaz boleh tiaplah sikit. Bab ni Ustaz tak berkenan. Ustaz tengok muslimah yang memahami sunnah, pakaian mereka memang Ustaz tak seronok. I totally want to say like that. Tak seronok dengan mereka pakai tarik ke sini, nampak dada mereka, pakaian yang dia tak, kalau boleh batang tubuh wanita dia sukup kalau boleh, sampai tak boleh menampakkan apa yang ada pada diri dia. Itu dia. Itu nama libasul taqwa. Daripada itu sebaik-baiknya kita masing-masing kita mengaji, kita beramal. Kalau tidak, rugilah ilmu yang kita ada terbang pada. Maka Quran kata, ya Nabi, ya Bani Adam, ya Bani Adam, wahai anak Adam, Allah Ta'ala panggil, khuzu zinatakum, pakailah benda baik-baik bila hendak mai rumah kuyahlah. Ini pakai ke pelikat pun sampai melekat sampai ke atas ke belakang. Awak jadi macam tu, nampak tak? Zinatakum inda kulli masjid, bila mai masjid kau pakai elok. Ayat ni Allah cakap dengan siapa ni? Dengan orang-orang yang mai di rumah Baitullah, mai rumahku dalam keadaan telanjang bogeh. Faham tak tu? Itu ayat dia. Maka dia kata kat sini, sambung dia kata, Suratul A'raf ayat 31. Ustaz baca kitab ni ya. Jika si laki-laki atau perempuan itu merasa malu, laki-laki orang beriman dan orang perempuan yang beriman, laki-laki perempuan sudah tentu malu bila nak pergi Kaabah kena telanjang. Betul tak? Termasuk orang perempuan sampai di Kaabah kena telanjang, tutup sikit je, tutup di atas, tutup di bawah. Okey, kita dah ambil dah. Lalu bertawaf dengan memakai pakaiannya yang dibawa dari tanah halal, kan? Dia mai, okey, kita pakai jubah lah, kita kata, okey. Bila kita masuk di Mekah, jubah tu apa jadi? Apa jadi jubah tu? Kena buang jubah tu. Ini dah bagi tahu ni, Pak. Lalu bertawaf dengan memakai pakaiannya yang dibawa daripada tanah halal. Dia main dari Malaysia, dia pakai elok. Bila sampai tanah haram, dia kena buang pakaian tu. Tak boleh ambil pakaian daripada rumah kita buat masuk di kawasan haram, tak boleh. Itu tabiat orang dulu. Maka ia hendaklah, dia kata, membuang pakaian itu selepas selesai tawaf. Atau lagi satu, dia tawaf kan, bila tawaf dia pakai, dia kena buang. Dia kena buang pakaian. Ada dua. Pertama, sampai kena buang bogey, ataupun bila dia bertawaf dengan pakaian tu dia kena buang. Dia kena buang. Pakaian itu tidak boleh digunakan lagi olehnya atau oleh sesiapa saja. Haram dah. Siapa? Asal dia pergi tawaf tu, dia cuci diri dia. Dia cuci dia, semua benda kotor semua habis. Di pakaian tu termasuk pakaian yang kotor, dirty, kena buang. Bila kita tawaf, tujuan untuk membersihkan diri kita, termasuk pakaian kita pun tawaf. Jadi kena buang pakaian tu. Pakaian tu siapa pun tak boleh ambil, dia atau orang lain pun tak boleh pakai. Itu cara dulu. Cuba bayangkan macam mana orang dulu punya tawaf, main agama, main Nabi ni, Allahu Akbar kabira. Daripada kita duk berjanji, duk selawat macam-macam yang tak senonoh, lebih baik kita tengok macam mana Mekah
Asal usul punya jadi gila. Macam mana Allah hantar Nabi, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, penuh kerahmatan Nabi Muhammad. Oh, kita nak tukar kadang-kadang rumah tangga kita, nak kembali pada agama, sakit jantung tak? Sakit jantung. Nabi nak tukar semua tu. Nah, Allah bagi kekuasaan dekat dia. Mereka tidak masuk satu, tu keadaan satu. Ni dia kita ambil semua, dia ajak satu dia nak ulang balik gila-gila ni. Yang kedua, bila dia pakai kain ihram, dia tak boleh masuk rumah dia di pintu asal. Katalah pintu rumah dia, pintu rumah kita depan pada. Mereka tidak masuk, dia kata, ke rumah melalui pintunya ketika sedang ihram. Bila dia pakai ihram, dia tak boleh masuk pintu tu dah. Tak boleh masuk pintu tu. Dia kena kod lain. Nampak tak? Malah mereka menebuk lubang di belakang rumah sebagai tempat untuk masuk ke rumah. Masuk keluar, okey? Bila dia pakai kain ihram, masuk, dia tak boleh masuk dekat pintu depan. Dia masuk pintu mana? Dia masuk pintu belakang. Dia kena tebuk, situlah masuk, situlah keluar. Allahu Akbar kabira. Mereka menyangka kerja yang bodoh itu satu ibadat. Kita nampak bodoh tak? Kita kata buat bodoh, kita nampak kerja tu bodoh, tapi dia kata itu ibadat. Kita kata pasal apa? Tak pasal-pasal ambil batau susun, lukis sembah. Kita nampak bodoh tak? Dia rasa itu ibadat. Itu ibadat. Yang inilah namanya hidayah. Hidayah ni kita boleh tengok, boleh nampak. Allah kata ni baik, ni buruk, ini yang Allah nak, ini yang Allah tak mau. Mahal tau. Ada orang kita tengok Allah bagi hidayah dekat dia pada dalam bentuk dia nampak semua tu. Tokoh dia nampak orang buat tentu salah, yang tu salah, tapi dia tak nampak kesalahan yang ada kat diri dia. Kesalahan dekat yang dia buat syirik, hubungan dengan Tuhan dia tak nampak. Nampak tak? Itu semua babak hidayah kita dengan Tuhan. Al-Quran melarang dia kata melakukan perbuatan itu melalui firman-Nya. Quran beritahu pada walaisal birru, benda yang hang buat tu semua tu tak ada satu pun mendatangkan kebaikan bagi hang. Dia rasa benda tu baik dah, dia rasa benda tu baik. Dia rasa benda tu baik. Walaisal birru, dia kata bi an ta'tu buyuta min zuhuriha. Bukan ibadat pun, bukan satu benda yang baik. Ta'tu buyuta, kamu datang di rumah kamu min zuhuriha, masuk di rumah dia di belakang. Pasal apa? Pasal dia pakai kain ihram, tak boleh masuk di depan rumah. Walakinnal birra, orang yang akan tetapi orang yang kata buat kebaikan itu manittaqa, orang-orang yang bertakwa pada Allah. Orang takut pada Allah. Orang bertakwa ni orang takut dekat Allah. Waktu buyutan min abwabiha, nak masuk kalau boleh masuk melalui pintu yang di depan tu. Awak pergi masuk pintu di belakang. Kalau hang orang bertakwa, kalau hang orang yang betul baik, dengan Tuhan beriman, masuk ke depan, tak payah tebuk ke belakang. Pasal apa tebuk ke belakang? Wattaqullah, takutlah kamu pada Allah, la'allakum tuflihun, mudah-mudahan kamu akan berjaya dunia dan akhirat. Ni ayat ni Allah Ta'ala ajak pada kita. Ustaz, ni ayat apa? Ayat ni nak ceritakan hang tak pernah duduk zaman dulu, tapi hang tahu tak Nabi hang ajak manusia macam-macam gila duk ada. Kita baca, kita gelak. Tengok Nabi nak berhadapan dengan puak dia ni yang telanjang. Mula-mula kita mengaji le binatang nak sembelih. Binatang ni boleh makan, binatang tak boleh makan, dini mengandung di tu, nampak tak? Tak lama lagi dapat menantu dah. Ya. Nampak tak? Walaupun nampak kita baca macam biasa-biasa. Oh ya Allah, inilah Nabi kita Muhammad SAW. Pasal tu wajib kita sayang kat Nabi. Wajib sayang kat Nabi. Agama itu dia kata adalah agama syirik. Agama orang Arab ni agama syirik. Banyak gila-gila. Kita start dengan tokoh. Kita nak mukadimah dengan apa? Mukadimah dengan tokoh. Dia elok Kaabah, dia start dengan tokoh. Lepas tokoh dia start apa pula?
Lepas tokong pula dia nak letak dekat tokong tu binatang-binatang pula kan. Letak pula binatang. Sembelih binatang ni boleh sembelih, binatang tak ada sembelih. Lepas tu letak apa lagi? Tak buah-buah. Dia menentukan waktu kat bulan yang tu, yang ni pula. Lepas tu apa? Lepas tu nak beribadat last sekali kepada Kaabah, ada syarat pula. Allahu Akbar. Apa faham nak mengaji ni? Ibadat. Teruk tak Nabi? Oh ya Allah Tuhan. Cukupnya dahsyat, cukup dahsyat Allah wajib. Bila kita tengok macam ni, kita kata ya Allah, syirik yang tebal. Kita tengok lah ni apa yang Nabi buat tu, lah ni ada tak ni? Ada depan kita. Takkan dia sembelih pun ada, betul tak? Buah-buah pun ada, apa lagi nak kata? Bulan-bulan tu tengok waktu-waktu. Semua yang kita mengaji ni kita kata, awak orang dulu teruk sangat. Sampai lah ni agama yang duk ada ni. Sampai ke lah ni. Ada orang telanjang? Ada. Bila nak ibadat dia kena telanjang. Di India ada banyak dia jalan telanjang. Tanya kau India. Nak bersihkan diri dia, tak boleh ada satu apa pun. Pasal nak kembali pada Allah Ta'ala. Ya Allah, agama ini, agama orang Arab ni banyak agama syirik. Kita duk tengok semua yang duk ada atas bumi ni sampai start dulu Quraisy. Lepas tak dulu. Lepas tak dulu. Penyembahan berhala, syirik. Maksudnya hubungan syirik ni hubungan dengan Tuhan. Tuhan ada macam tak ada. Sembah berhala, mereka tak harap langsung. Duk sebut-sebut nama tak mau depan nama. Macam apa nama? Amr bin Luhai katakan, ada tak kau nampak unik sikit? Tu dia. Kepercayaan terhadap dia kata kurafat kan? Bulan ni, bulan tu kahwinkan anak bulan apa dah? Merupakan agama majoriti bangsa Arab. Allahu Akbar. Ada juga ruang dia kata untuk agama Yahudi. Tambah lagi pula apa dia? Arab, masuk Yahudi, masuk Kristian, masuk Majusi, masuk Sabi'in, untuk bertapak di beberapa kawasan penempatan orang Arab. Allahu Akbar. Kau tengok Nabi Mai di Madinah tu macam-macam ada. Orang Arab sikit je, yang lain semua gila-gila. Bahasa kita kata, bahasa mahagi mudah lah. Melayu sikit je, hak kapiak ramai. Tapi yang merintah Melayu. Contoh bahasa di Madinah nak bagi reti. Kadang orang kita ni dia bodoh. Nak kata sini, Nabi sampai di Madinah tu puak dia yang ni sikit, yang gila-gila, yang tokong, yang tu, yang ni banyak ada, banyak. Tapi bila Nabi mai, Islam ni letak ke depan. Islam yang boleh selesai semua ni yang ada di Mekah baik Madinah baik apa dia? Syirik, sembah tokong, lagi benda kurafat, bergantung pada bulan, nak tu nak ni apa kehidupan, kena tengok matahari, kena tengok bulan, kena tengok bintang. Lepas tu tengok binatang mana boleh makan, binatang mana tak boleh makan. Allahu Akbar kabirah. Macam tu punya keadaan semua. Subhanallah. Kita sampai Madinah, kita tengok hari ni ya Allah. Kita sampai di Madinah apa dia? Usaha Nabi kita tengok semua benda tu tak wujud dah. La hawla wala quwata illa billah. Oh ya Allah Tuhan pada. Bagi orang Yahudi dia kata sekurang-kurangnya terdapat dua pusingan yang dilalui oleh mereka di semenanjung tanah Arab. Orang Yahudi ni dia ada dua pusingan dia. Dia ada dua pusingan dia, tapi dia nak cerita terus di bumi Babylon kan. Dia nak cerita itu. Cerita itu. Pertama dia kata pengijraan mereka semasa zaman perluasan kuasa Babylon, di mana di Iraq. Okey. Ya Allah, pasal apa? Masa mereka duduk di bumi Palestin. Kan kita dengar cerita daripada Nabi Musa alaihissalam pada zaman Nabi Allah Yusuf lagi, mereka duduk di Mesir. Lepas tu mereka masuk di mana? Mereka masuk di Palestin kan, yang Allah bagi keistimewaan dekat mereka. Daripada situ mereka kena halau. Senang sebut pengijraan mereka ni. Nak cakap secara Yahudi ni punya besar dan sekali hal dia main tempat kita. Pengijraan mereka semasa zaman pengeluasan kuasa Babylon ataupun Austria di Palestin.
Orang Yahudi dia kata mengalami penindasan, pemusnahan negara dan haikal mereka oleh Raja Konstantinos kan, yes, pada tahun 587 Masehi. Yang ni abang kena baca lah, okey. Nah, yang dengar orang pening, yang abang baca orang pening kena baca juga. Pasal sirah perjalanan ni kena tahu. Dia kena tahu, nampak dia kata. Ramai di kalangan mereka yang dijadikan tahanan dan dibawa ke Babylon. Yahudi ini akhirnya dibawa di mana? Diusung, pergi di Babylon. Babylon tempat ustaz mengaji di Iraq. Lah ni tak ada apa tergantung pun tak ada. Mereka dia bom, dia buat bulatan tentera dia, tak ada siapa masuk, dia sengat-sengat pergi masuk. Dia pergi curi semua dalam museum tu, bom, dia pergi meletup. Pada yang ni pasal tu ahlul kitab, kita panggil dia ahlul kitab. Daripada kulit ke kulit depa reti Yahudi dengan Nasrani. Sampai ke kiamat kita nak lawan depa tak mampu. Ilmu kuasa ada kat depa, terutama sekali ilmu. Depa ni orang yang rajin mengaji. Depa bukan orang jenis macam kita. Sedap. Depa ahli kitab ni depa rajin mengaji. Depa rajin mengaji. Adik kita jangan rasa pelik. Apa semua yang kita, depa boleh plan sehari dua macam nak bagi lingkup kita pun depa tahu. Quran kata walan tarda an kal yahud walan nasara hatta tattabi' millatahum. Orang Yahudi, orang Nasrani dia tak redha kat kita. Kita cuma kata I suka lah pergi kat negeri apa, baik. Apa baik selagi mana dia kapiak, kena jaga tu je. Orang yang ada akidah, ada pendirian, selagi mana dia bukan orang Islam, kita kena awas. Quran sendiri, Quran yang kita baca ni bagi warning kat kita. Jangan kita jiran Cina tapi best, hati mulia, tapi dia dengan Allah berdengung, termasuk berdengung. Duduk di bumi Tuhan, makan ayat Tuhan, rezeki Tuhan, tapi tak beriman dengan Tuhan. Kita nak kata dia bagus? No. Pada bila hati perut dia Allah bagi jadi kapiak, sesuatu Allah nak bagi tahu. Walan tarda. Kita tengok kalau orang putih okay morning, tagih-hegeh. Tapi kena jaga nampak dah, ya Allah. Ya Allah, ini telefon tengah aku dah buat live, tengok Ustaz. Nampak dah. Ramai di kalangan mereka dikata yang dijadikan tawanan dan dibawa ke Babylon. Ini menyebabkan sebahagian daripada mereka meninggalkan bumi Palestin. Masa tu mereka ditindah dah. Yang tu tak payah Ustaz terang, apa dengar Ustaz punya kuliah tafsir, Ustaz terang macam mana mereka buat dekat Nabi Musa. Musa kata dalam tu pilah, Allah nak bagi apa yang kata Palestin dekat Bapilah. Dia kata kat Musa, hang Musa dengan Tuhan hampir lawan semua bagi habis, bagi kat kami punya kurang ajar. Tengok bahasa mereka ni punya kurang ajar. Allah punya selamatkan mereka, bagi tempat kebahagiaan, macam-macam Allah bagi, tak berhenti. Last sekali mereka kena tindih. Bila mereka tindih, mereka lari di mana? Larilah ke bumi Hijaz dia. Okey? Dia larilah nak Palestin, daripada Palestin mereka lari. Ni nak cerita mai. Bila mereka lari, mereka menetap lah, ya Allah, di kawasan penetapan. Mereka menetap di bumi Arab. Di mana? Di Madinatul Munawwarah sebagai contoh. Mailah mereka, okey? Mereka mula-mula mai, mereka baik. Nanti kita ngaji. Dia nak cerita ni. Dia nak cerita tentang sini. Dalam buku ni, dia nak bagi faham, nak bagi reti, takut-takut tak reti. Pertama sekali, dia kata, lingkupnya orang Arab dengan sembah berhala, dengan syirik, tambah pula Yahudi. Nampak tak? Yahudi mai double jahat dah, double jahat mai dah. Yahudi ni dia ada strategi. Dia nak ajak macam mana kalau boleh kita jangan terima hukum Tuhan. Dia nak ajak Yahudi nak ajak jangan terima hukum Tuhan. Pasal dia boleh protes. Dia boleh protes Allah. Dia boleh kata Allah ada anak Yahudi, macam-macam dia tuduh ke Allah. Tak sesuai diturun daripada Jibril, malaikat perempuan, macam-macam dia kata. Nampak tak?
dia tak setuju dengan semua yang Allah Ta'ala bagi kitab kat dia. Dia kata, ni kitab ni Allah Ta'ala tak faham jiwa kami. Tu dia. Ustaz tak nak masuk bab tu lagi, tapi nak cerita orang yang rosak dah, Arab dah rosak, masuk lagi puan ni rosak dah, double rosak lah. Oi, double rosak. Dia nak bagi tahu kat kita, hang tahu nak Nabi hang duk sambut sallallahu alaihi Muhammad ni, Nabi hang duk berhadapan dengan orang Arab satu, lepas tu Yahudi nombor dua. Yang jahat tu mai, dia memang mula-mula dia Assalamualaikum, dia buat baik, salam dia mesra, dia start pakai jubah macam kita. Dia pandai, dia dah kena halau, dia kena tindih. Dia kata mau tak mau kita kena tak bumi ni. Dia pakai jubah, dia baik, dia cakap Arab, dia tak cakap bahasa dia. Dia pakai jubah, dia try makan cara Arab, baik semua. Tapi dalaman dia dididik anak dia, musuh kamu pertama Islam. Allah cerita tentang hati buruk dia. Ingatkan dia mai di bumi kita, dia mai di bumi Madinah, okey. Rupa-rupanya dia ada satu demi satu. Bila Nabi masuk Madinah, tak boleh dah ni. Nabi tengok mula-mula dia kontrol. Nabi lalu market, semua market dia kontrol. Ekonomi hang kontrol. Lepas tu bila orang Arab tak ada duit, nah aku bagi duit, tapi kalau tak bayar tanah, aku ambil tanah hang, tak tukar. Lah sekali dia tahu orang Arab tak mampu nak bayar, tanah semua dia gagal. Nabi kata lain dah ni. Lama-lama sudah satu peringkat nak menguasai pemerintahan. No. Pada masa tu Nabi cepat buat serangan. Itulah terang dah. Nabi mai kalau tak perang, depa tak halau depa akan kontrol Madinah baik dah keluar. Dah menumpang. Kita bagi peluang kat dia buka market semua, okey lah. Dia buka market semua dia okey. Lama-lama dia nak pergi tempat lain dah. Dah pegang ekonomi, nak pegang tapak perintah pula, nak masuk pilihan raya pula. No. Jadi cerita benar. Beta ni semua sirah duk cerita. Cuma kita jenis bangang. Bodoh nampak tak? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kita tak tahulah macam mana nak bagi faham orang kita. Sirah ni mai duk tunjuk jalan. Nampak tak? Yang kata Nabi hampa Muhammad SAW tu dia. Tapi kita akan masuk bab tu nanti kita masuk bab panjang tu. Kita tengok macam Nabi duk tengok. Dia kata Nabi Muhammad, apa dia bunyi ni? Nanti sana, hari ni bila letak telefon dalam sini, semua dia panggil. Nanti sat kamera. Okay. Boleh faham kan? Satu. Kedua, boleh faham kan? Dia nak bagi tahu pertama orang Arab, yang keduanya syirik yang bertambah dengan kemasukan Yahudi. Yahudi dah syirik, dia tuduh dekat Allah macam-macam. Nanti kita tengok nanti cepat beliau saja. Yang keduanya dia buat apa? Yang keduanya dia rasuk sampailah ya Allah ya Tuhan, Abdullah bin Ubay pun terdidik dengan dia di bumi Madinatul Munawwarah. Apa tak? Sampai Nabi menangis, Nabi ini tahu. Sampai depan ludah ayat muka Nabi SAW. Allahu Akbar. Yang kedua, bermula daripada masa dia kata penjajah Rom. Bermula daripada masa penjajahan Rom terhadap Palestin di bawah pimpinan panglima perang Rom, iaitu Batitus yang pernah pandai lah, pada tahun 70 Masihi. Akibat tekanan di bertentera Rom, dia kata, terhadap orang-orang Yahudi serta pemusuhan haikal mereka, maka mereka kabilah Yahudi yang terpaksa berhijrah di Hijaz. Nampak tak? Dia duk cerita Yahudi ni, bangsa dia sendiri pun tak berkenan dengan dia. Hang ni busuk berdengung, duduklah bumi kami. Dia pun suku dia pun tak suka. Mana-mana orang tak suka Yahudi. Mana-mana orang tak suka Yahudi. Nampak tak? Tapi orang yang suka Yahudi ni orang Saudi. Contoh pemimpin dia lah. Nampak tak? Sepatutnya tak macam tu. Orang yang ada akidah, yang katanya duduk dengan ulama, tak jadi macam tu. Sebab ulama yang tidak ada roh jihad. Kita jadi macam tu lah. Ulama yang mengajar, tak pernah mengajar jihad fi sabilillah. Akhirnya dia buat apa?
Ulama tegur sikit, tangkap. Roh tak ada. Memang kita tak nafikan Arab ni dia punya zalim dia luar biasa. Kezaliman orang zalim ni memang luar biasa sangat-sangat. Ustaz dah duduk di bumi dia dah. Dia tak ada ihsan hang khutbah ke apakah hantu akan dia tolak tersungkuk mampu hang. Kita di sini kalau pangkat ustaz ulama tu ada lah, dia tak ada. Hang cakap sentuh peribadi aku, hang title nombor 1 sekalipun, hang jangan jaga hang. Bukan setakat dia isteri, dia cari keluarga semua kena tangkap. Bangsa ni punya zalim sangat-sangat. Sebab kita melahirkan ulama yang jenis mengajar, bila cakap bab jihad tak mau, tak boleh baca buku apa nama Ikhwan Muslimin, asal al-Banna, Syed Kutub, batil. Ni lah dia. Akhirnya baru hantar. Tak ada. Kita tak mau melahirkan ulama-ulama yang jumud. Kita baca semua orang punya kitab. Perjuangan daripada Syed Kutub, asal al-Banna, kita kena raih dia. Dia mendidik orang, betul tak? Dia mendidik orang. Betul. Jangan jadi bila kita baca batil aqidah, batil hadha dalalah aqidah. Cepat sangat. Bila kerajaan Ham pakat dengan bernama Yahudi, hang kata apa? Tak ada dia. Nampak sangat bodoh. Tak bodoh. Oh, lega pada. Mereka dia kata menetap, dia kata di Yasrib. Kita di Madinah lah tu. Khaybar dia menetap di Yasrib, di Khaybar, kampung Khaybar. Nabi kata apa? Nanti kita dengar hadis. Khaybar ya Ya'ud, Jaysh Muhammad sawfa ya'ud. Okey? Orang Yahudi tak boleh dengar sebutan Khaybar. Bahasa Khaybar, perangan Khaybar ni satu Yahudi pun tak ada, semua Nabi halau keluar. Ya Allah, mudah. Tapi kalau kita mengaji sekadar sirah saja, dia tak nak kembang otak kita, tak ke mana pun. Kita kena tengok apa tujuan, apa di balik falsafah tu. Ni semua Ustaz suka baca Imam Sa'rawi. Kadang-kadang kata-kata dia kita kena. Selagi mana depan ni ulama, Allah bagi kelebihan, baca semua. Kalau tidak, otak kita akan jadi ulama yang jumud, kita akan jadi student yang jumud. Kita baca satu skop je hal orang, kita tak buka ambil orang lain. Tengok apa pandangan dia, apa dia punya ni kan, baru kita nampak pada. Sebab kita duduk di bumi sekarang ni, bumi yang bukan pegang sunnah sangat pun. Tengok bumi haru biru, banjir pilihan raya contohnya. Ya. Apa peranan walim, apa peranan ulama? Hadut dia atas muka bumi macam mana? Kena ada cakap sikit. Hari ni kita dengar sikit Dr. Madha kata, orang kalau dia kafir, jangan mandi dah. Okey, jadilah. Dengar ada mukadimah sikit, jadilah. Peranan ulama orang nak dengar daripada mulut. Jangan jadi ulama bisu, bodoh. Menurut mereka menetap, dia kata di Yasrib, di mana? Di bumi Madinah Munawwarah. Di situ mereka dia kata menubuhkan kampung-kampung. Tengok, depa sampai Yahudi sampai garis. Yahudi sampai depa buat kampung depa. Depa buat benteng, depa buat kubu, tu dia. Pandai tak? Pandai macam kita di Malaysia lah. Orang Myanmar sampai di Langkawi, sampai 100,000 duduk di Langkawi. Takkan kita buta tak nampak. Kita nak pergi Langkawi, nak pergi duduk di Langkawi, nak beli tanah Langkawi, sikit dah duduk, top dia tangkap. Kuat kuasa kena. Depa apa jadi apa? Dia semenyih, kita tengok, orang luar duduk macam digombak. Atas gombak, semua gombak tu. Elektrik dini pakat tarik, elektrik dini pakat tarik, elektrik dini pakat tarik ayak ada elektrik, ada tanah dia boleh duduk. Kita nak pergi tanah gombak tu beratus-ratus ribu, dia boleh duduk cara percuma. Indonesia ada kampung mereka sendiri. Makannya itu apa? Itu putih-putih itu apa? Penyek apa? Tempir. Aku pun makan putih, tak putih. Aduh. Kita jangan tengok orang tau, sirah ni. Kita tengok pasal apa berlaku ni. Kita tengok orang kita kata kuat kuasa ni semua berlaku pasal apa. Kita tak serius. Kalau bangsa kita sendiri cari. Kalau undang-undang ni dikenakan oleh kita saja, kesian kat kita. Nak sewa gini. Orang duduk di atas tu hidup depa punya kalang kabut dengan rasuah, tak ikut undang-undang, menipu. Kadang-kadang naik kereta laju jumpa polis, depa dengan polis pun selesai.
Apa ni yang pada? Tapi tak apa, kita hidup dalam dunia penat. Depa esok ni kita tumpak kita esok, tolong hang buat naya kat kami dulu. Ibadat. Hari ni depa senang dengan penipuan, tapi Allah tak bagi jiwa depa tenang. Nabi duduk di Makkahul Mukarramah, Nabi penat dah 13 tahun Nabi berdakwah, Nabi penat, tak ada seorang layan Rasulullah. Di Madinah baru lega sikit, itu pun bersambung pula dengan perang kan. Itulah hidup Nabi. Kita duduk dunia ni Allah Tuhan, kita nak cari redha Allah aja. Manusia tak redha dengan kita pun tak apa. Itulah sunnah hajab pada kita. Nabi kita penat. Kalau kita nak tinggal Islam, semua jadi okey. Rasuah boleh, penipu boleh, ni semua boleh. Tapi akhirat langsung tak ada untuk kita. Tu dia nak tanding ni semua ni kan. Di kalangan dia peratus yang tinggi tak nampak akhirat. Semua duk gila dunia nampak dah. Sedangkan nak tanding tu semua umur nak mati dah. Mungkin sekali je pilihan raya ataupun dalam pilihan raya 2-3 bulan dia mati tengok. Tengok. Dalam orang kita mengundi depa duk sebulan depa mati. Tengok. Ada orang mati dah. Terkena jantung mati. Pasal apa? Dia menang tapi tak lantik sebagai menteri. Allahu akbar kabira, ya Allah ya Tuhan, ya Allah Tuhan. Tu dah. Dia kena masuk isu tu sikit-sikit je lah kan. Nak bagi peringatan. Saat ni tentu tak mau main kuliah ustaz lah. Ni kuliah nak turun hang tu bodoh. Di sini mereka dia kita menubuhkan kampung. Orang Yahudi main-main, ya Allah, dia buat kampung, dia benteng, dia kubur dia. Seterusnya agama Yahudi mulai tersebar di kalangan sebahagian orang-orang Arab melalui dakwah yang dijalankan oleh immigration Yahudi, nampak tak? Ini menjelaskan agama Yahudi turut dia kita berperanan mempengaruhi penduduk. Mula-mula agama dia, akhirnya politik sebelum dia kata munculnya agama Islam. Nampak tak? Faham tak ni? Sebelum Nabi mai dah ada dah. Bayangkan ya Allah Tuhan, Allah nak cerita, hai umat Muhammad, apa nak sambut maulud Nabi ni sebelum Nabi mai di Makkahul Mukarramah. Semua kita cakap berpusat di Makkah. Pasal apa? Manusia bermula turun, Allah turunkan manusia di bumi Makkah, di bumi Jaziratul Arab. Maka nak cakap semua di situ. Di situlah tempat mai, situlah tempat nak kembalikan, situ semua di situ. Adam bapa kita mai di situ, Hawa di semua di situ. Pada keturunan kita bermula di situ. Nak ceritanya Nabi apa bila dia mai di situ penuh dengan kejahatan tak berhenti. Sebelum mai Adam dan Hawa bergaduh lawan bunuh sampai malaikat pun sendiri tak reda. Atusidu fiha man yusidu fiha. Dia pernah bunuh ya Allah, janganlah makhluk ni. Malaikat minta, kami duduk elok dah, nak cerita lagi. Sebelum kedatangan Adam dan Hawa dah ada dan nama dia Adam 1500 tahun bergaduh macam. Mai lagi Adam dan Hawa, start lagi pula dah dengan hasad, dengki, yang tu yang ni mai dah. Nampak tak? Ya Allah, nama manusia ni. Pasal tu Nabi kata bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Allah lantik aku nak bagi betul balik manusia, jangan bunuh, jangan dengki. Sepangai tu kuat. Nama jiwa manusia ni Allah berdengki ni kuat. Punca daripada anak Adam dan Hawa kan. Qabil dan Habil dengki dah. Qabil dengan Habil, dia dengki sampai tahap nak bunuh tu dia. Sikap dengki manusia jangan main sampai boleh bunuh. Dia boleh tak suka orang tu, Allahu Akbar. Bayangkan Allah Ta'ala bagi kenal Muhammad ni manusia Muhammad. Dia pun tak mau aku Muhammad, dia pun buat macam-macam. Itu Arab. Habis Arab dia kata Yahudi. Dia nak cerita macam mana Yahudi boleh mai. Yahudi ni jahat nak mampus. Jahat. Tak tu nak cerita dah. Allahu Akbar kabirah. Dah orang Arab jahat, dia nak cerita buku ni bagus sebenarnya, nak pergi buka. Pertama sekali sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW, yang kata puak Bani Israel jahat dengan Nabi-Nabi mereka, bunuh Nabi-Nabi. Han cakap agama, aku rodok. Han cakap agama, aku rodok. Kalau ustaz ada zaman mereka, mereka rodok aku lama dah. Cakap sikit, tegur mereka, bunuh. Sikit.
Hari ini kita berada dalam keadaan selesa cakap agama, ada orang boleh dengar sampai live, orang kata kat aku ni hebat. Tapi kita maafkan mereka. Subhanallah, pasal apa? Rahmatul alamin, rahmat Nabi. Sepatah pun tak dicakap. Bayangkan Allah nak cerita puak yang jahat dulu, dah jahat Arab dah jahat dah. Bangsa dia dah jahat. Tambah lagi yang nak main buat jahat lagi. Arab ni dia cerita kat sini, syirik, dia tu yang ni, mai pula apa nama Yahudi, dia tambah lagi jahat. Dia tambah jahat, dia tambah lagi macam mana nak dengki, nak khianat, nak bunuh tu dia. Dia nak ajak pada macam mana nak dengki, nak khianat dengan Rasulullah, dengan Nabi apa? Subhanallah. Dia pada tahu dah bumi ni akan lahirnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasal tu Abdul Muttalib yang tok Nabi ni, dia pegang Nabi, dia kalau dia pesan jangan buat pergi Nabi sekali lagi di bumi Syam tu dia. Jangan aku tak mau. Masa tok dia jaga, ya Allah. Tapi masa pakcik dia jaga, lepas dia. Pasal apa? Pakcik dia tak ada peluang dah. Tapi Abdul Muttalib dia reti, dia faham, jangan. Nama Muhammad ni memang dia duk tunggu, ya Allah, dia tunggu. Subhanallah. Di bumi Madinah, tengok Madinah sampai tahap dia kata, sampai tahap apa nama, mempengaruhi politik. Dia step-step Yahudi ni, duduk, buat tempat, buat kampung, pakai jubah, makan sekali, cakap Arab. Okey, semua dia ikut kita. Kita nampak dia macam kita. Oh, lama-lama pengaruh nampak dia. Semasa kedatangan Islam, okey, daripada steady di Madinah sebelum kedatangan Islam, sebelum kedatangan Nabi SAW. Semasa kedatangan Islam, kabilah-kabilah Yahudi yang masyhur ketika itu, Bani Qainuqa, semua Bani itu semua daripada puak Yahudi, senang kita kata. Damai dah ya Allah ya Tuhan, bila dia pamai ya Allah Tuhan, dia kata kat siapa dia? Halaman ni, kabilah Yahudi itu ketika melebihi daripada 20 kabilah. Okey? Ada dalam buku apa dah? Melebihi daripada apa? Dia ada, kita kata puak senang. Okey? Dia main-main pada masa tu, bayangkan orang Arab berpecah macam-macam puak. Yahudi 20 puak, Nasrani lagi, yang tu dan ni macam-macam puak. Nampak tak? Puak orang yang suci, yang elok, yang beriman dengan Nabi sikit je. Peratus yang tinggi Madinah semua ya Allah Tuhan yang apa nama kufur. Tapi Allah bagi peluang Nabi boleh jadi pemimpin. Nabi boleh jadi pemimpin. Itu dia. Di Madinah tu Munawwarah. Jadi tak ada dalil kita kata, kita tuan-tuan, kita tak boleh buat tuan-tuan. Mana boleh kita nak buat bumi kita ni nak hukum dengan hukum Allah Ta'ala, mana boleh. Kita zina ada, ini ada, macam-macam ada. Kita majmuk pada otak hang. Hang berapa puak? Kita tak sampai 10. Yang ni lebih berpuluh-puluh. Nabi sikit sangat. Ini dalil dia. Macam mana pun kita kena iktam, malah kita ramai lebih dari mereka. Nampak tak? Pasal apa kita nak tolong ansar mereka? Bila Allah Ta'ala kata judi haram, genting ke apa? Genting ke? Genting kena tutup. Bukan kita bagi keistimewaan dekat mereka. Ada faham tu? Hak bumi kita. Bila kita isytiharkan judi, Allah isytiharkan apa nama? Berperang dengan negara kita. Itu dia macam-macam. Angin maribuk yang kita, kerana keuntungan orang dapat, kita jadi mangsa. Faham tak ni? Nak cakap bagi-bagi reti ustaz, dia tak tulis kat sini genting, nak bagi hang reti. Genting tak tulis, hang jaga hang dapat dengan agama Yahudi. Dia kata masuk ke Syam, ke Yaman. Okey, Yahudi bertapak di mana? Buku ni kan memang bagus, Rahim Maktum ni. Yahudi daripada bumi dia, Nabi Allah Musa AS letak di Palestin, elok, minta mereka pujuk, mereka tak ada ayat, ambil kelepiak tongkat dari dua belah puak tu, nampak tak? Macam tu, minta makanan turun, semua bagi. Allahu Akbar. Allah layan depan stesen. Bumi yang mana pokok naik, ya Allah boleh makan, tak basi, buat macam-macam Allah bagi kelebihan. Tapi mereka tak tahu nak nilai. Lah sekali orang tindih mereka kena keluar. Bila keluar, mereka tagih di mana? Madinah. Mereka tahu Nabi akan sampai di situ. Sebelum Nabi sampai, kita susun strategi, tanam kat mereka siap-siap. Tanam kat mereka siap-siap. Macam mana bila Nabi nak berhadapan dengan suasana ni. Yang kedua,
Mereka tahu yang orang asal orang Arab ni ada di mana. Keturunan Arab yang bagus-bagus ada kat Yaman. Jom kita masuk Yaman. Yaman pula, Yaman dia masa di Madinah dia tak boleh buat apa-apa. Di Mekah dah ada Kaabah, ada tokoh. Okey, I like it. Di Mekah dah ada tokoh. Jom kita lompat pergi di Yaman. Di Yaman kita buat gereja paling besar sekali, nampak tak? Sebelum mereka buat masjid, kita buat dulu. Oh tak. Cuba tengok, Nabi Mai dalam keadaan semua tu kufur. Kekufuran dunia ni Allah Tuhan. Bayangkan Nabi Mai, sebelum Nabi mati kita akan mengaji surah At-Taubah. Daripada awal Nabi berjuang dapat Kaabah dan Madinah, seluruh Jaziratul Arabiah yang ada tokoh semua hilang, gereja semua hilang, solid semua orang Islam. Nabi pun Allah panggil pergi. Jadi akhir zaman nak kembali balik. Nak kembali balik, benda-benda tu nak kembali balik. Nabi halau apa nama tokoh-tokoh. Dia Qatar panggil, mai, buat satu tok, dia sambut kapal terbang turun, dia sambut tokoh tu turun. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Kita dengar macam mana dia sambut. Orang Arab sambut kan. Amr bin Luhai mai, Amr bin Luhai. Bila Amr bin Luhai masuk kan dia sambut. Lagi kita tengok. Kita dengar cerita tu dan kita tengok lah ni turun kat Dubai, orang Arab sambut. Depa pun sambut. Depa pun sambut. Nak mampu nak mampu. Ke semua cerita tu kat kita, ya Allah tu ada nak bagi tahu. Akhir zaman dia patah balik. Agama Yahudi dia kata masuk di Yaman. Habis dia susun strategi di Madinah, dia masuk di Yaman melalui usaha yang dijalankan dekat oleh apa nama dia? Al-Asad bin Abi Karid. Dia kena tulis bahasa Arab lah kan? Yang paling penting dia masuk. Pokok Yahudi dah start dah masuk. Yahudi masuk di dia masuk di Yaman. Pada asalnya beliau dikata mula-mula dia sampai di Yasrib di Madinah sebagai seorang perjuang. Dia berjuang di sana. Lepas tu dia susun pula ke Yaman. Di sana dia kata ya Allah bila memeluk dia kata agama Yahudi. Okey. Dia sampai nak ceritanya Yahudi dah sampai kat sana, nak sebarkan apa agama di sana. Apabila dia kembali ke Yaman, bila membawa dia kata bersamanya, dia kata balik dari Yaman, Bukmai pula siapa dia? Bukmai pula pendeta Yahudi daripada Bani Quraizah. Dengan itu dia kata agama Yahudi bermula dia kata menyebarkan pengaruhnya. Selepas kematian dia kata apa nama dia ni dalam bahasa Arab kita tengok. Lepas kematian maksud dia masuk dia sebagai ketua panglima masuk ke Yaman, diperintahkan oleh anaknya Yusuf Duas. Nama-nama pun special nama dah. Beliau telah dia kata menyerang dia kata orang-orang Kristian Najran dan juga menyuruh mereka supaya memeluk agama Yahudi disebabkan keengganan orang-orang Kristian itu untuk dia kata menyaut seruannya. Beliau telah dia kata menggali beberapa batang parit yang dia kata dinyalakan api di dalamnya, kemudian orang-orang Kristian dibakar dia kata oleh parit tersebut. Nampak tak jahat siapa? Tindakan yang dia ambil dia kata tidak mengira sama ada terhadap dia kata orang lelaki, asalkan hang orang Kristian hang tak mau ikut agama kami, hang laki-laki ke, hang perempuan ke, hang kanak-kanak ke, hang tua muda ke, dia pulang tu dia bakar semua mati habis. Tu dia. Betul tak? Tindakan yang dia ambil dia kata tidak mengira sama ada mengikut laki-laki ke, wanita ke, kanak-kanak ataupun orang tua. Dikatakan bahawa bilangan mereka terbunuh dalam peristiwa itu tu dia tulis tu ni. Baru aku tahu 20 sampai 30 ribu. Tengok, pasal tak mau ikut agama kami, tak nak ikut kehendak kami, masa tu daripada kuasa dia bunuh habis. Dia bunuh habis. Peristiwa itu berlaku dia kata pada bulan Oktober pada tahun dia tulis kat sini 523 Permasih. Ini sekadar baca maklumat kita tahu. Maklumat kita boleh tahu Yahudi bila lari dia masuk di mana? Dia masuk di Madinah, lepas tu pergi di Yaman. Dia nak sebarkan agama dia. Kalau siapa tak mau ikut dia bunuh. Itu semua kita tahu. Nampak dia nak susun strategi, nak susun strategi sebelum kedatangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran dia kata kat sini,
Al-Quran menyebutkan sebahagian daripada kisah itu dalam surat Al-Buruj. Nanti kita sambung, nanti kita tengok. Okey, hari ini kita Ustaz kena berhenti dekat sini, boleh tak? Hari ini ramai orang mati semua. Hari ini ada orang mati, ada orang beranak. Jadi kita, ini mati, ini beranak. Bagus. Maksud dia berlaku macam Imam Syafi'i mati, Imam Abu Hanifah mati, Imam Syafi'i beranak. Pandai. Hari yang pada. Jadi insya-Allah kita nak tengok agama Kristian. Kita dah tahu dah. Nanti Ustaz ulang balik tu, nanti sikit nak cerita. Baca buku ni okey. Kadang bila kita baca macam tu mampu apa? Pertama kita nak tengok macam mana orang Arab. Kedua, Yahudi dan main kacau. Ketiga, kita tengok Nasrani pula susun strategi pula. Nak pula bumi Mekah, nak pula bumi apa nama? Nak pula bumi Arab pula. Allahu Akbar. Lepas tu main pula agama lain pula main. Subhanallah. Semua agama tu main, Nabi lenyapkan semua, letakkan Islam di depan. Yang tu lah, pada pasal tu kita nak belajar benda macam ni. Kita nak tahu yang dahsyatnya pengorbanan Rasulullah. Otak Nabi duk fikir macam mana nak bagi nak bagi satu daripada ikut agama. Maka kita pun kena fikir macam mana nak satukan bangsa Melayu daripada kurang perpecahan perbalahan. Kita kena jadi orang yang mengaji sunnah ni, tak nak berbalah, tak nak berpecah. Kita nak rapat. Asalkan orang Islam, kita bersatu. Asalkan dia orang Islam, dia bersatu. Kita kena satukan fikrah kita. Asal mungkin yang boleh. Kalau kita gagal, kita kelewatan, dia akan buat satu keputusan yang kita akan gadai bumi kita sendiri, yang sebagaimana sirah dan cerita. Ingat, orang kapiak kalau dapat kita, jangan ingat nak tolong kita. Jangan kita bawa catatan cerita, dia kalau ni insya-Allah zakat kami dapat. Mula-mula je lah bodoh weh. Dah sedap, dah selesai semua, dah okey semua, dah planting. Ingat, Allah Ta'ala selalu ceritakan kita sebagai peringatan. Jangan tertipu dengan musuh Allah Ta'ala. Orang tak beriman ni jangan kita yakin sangat-sangat. Kita berhenti dekat situ dulu. Yang baik semua mai daripada Allah, salah dan silap daripada kelemahan Ustaz sendiri. Kita sudahi dengan tasbih. Subhanakallah syarra lain. Habis dah rakaman. Rakaman